tertib pada kebanyakan rukun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat lagi meneruskan ulang kaji umrah dan haji siri yang ke-20. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang rukun yang terakhir di dalam ibadah haji, iaitu rukun yang ke-6, tertib pada kebanyakan rukun. Bagi anda yang pernah pergi umrah ataupun bagi anda yang pernah datang ke kursus umrah, satu rukun iaitu rukun yang kelima dalam umrah, iaitu tertib pada kesemua rukun. Pelajarannya agak berbeza. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham di dalam ibadah haji ini yang berbeza, yang tiada di dalam ibadah umrah. Jadi insyaAllah kita akan membicarakan perkara ini pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi saya minta tolong tuan-tuan cik puan, tolong untuk share dan tag kawan-kawan supaya walaupun ada sedikit kebaikan yang kita kongsikan kepada orang lain, moga-moga ia memberi manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua. Jika ada apa-apa perkongsian, silakan komen di bawah. Kita akan bacakan dan moga-moga ia bermanfaat kepada orang lain. Pelajaran hari ini insya-Allah ia sebenarnya merangkumi pelajaran kita yang lepas. Jika tuan-tuan, puan-puan, cik puan sudah menonton live kita sebelum ini, siri-siri yang lepas, boleh tonton semula di YouTube Umrah Andalusia Bahau ataupun di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau, ataupun boleh juga tonton di FB kami Andalusia Cawangan Bahau ini. Yang rakamannya saya tinggalkan di ruang video itu. Kerana apa? Jika kita faham pelajaran-pelajaran yang lepas, antara pelajaran-pelajaran yang penting jenis-jenis haji, jika kita faham jenis haji, kita faham bagaimana tertib ini, mengapa ada beberapa rukun yang tidak mengikut tertib. Dan juga kita kena faham syarat-syarat sa'i. Okey, kita kena faham syarat-syarat tawaf, kita kena faham syarat-syarat bercukur atau bergunting. Jika kita faham beberapa perkara daripada pelajaran-pelajaran yang lepas, jadi pelajaran hari ini menjadi lebih mudah. Tapi saya cuba untuk sampaikan kepada anda semua, insya-Allah mudah faham. Okey, jadi saya perlukan bantuan anda semua untuk komen nanti sama ada faham ataupun tidak. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang tertib pada kebanyakan rukun. Sebelum itu, rujukan saya adalah Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Ya, okey. Pada akhir bab rukun. Selepas ini insyaAllah kita akan sambung pula kepada wajib-wajib haji. Jadi sebelum itu kita kena tahu apa itu tertib. Tertib salah satu daripada rukun haji, iaitu rukun yang keberapa? Rukun yang ke-6. Jadi apa itu tertib? Tertib itu adalah, tertib pada haji ini adalah kebanyakan rukun-rukun haji dilakukan mengikut urutan. Rukun ini kita kena faham sebelum ini apakah rukun. Jika kita tidak melaksanakan salah satu daripada rukun-rukun, maka ibadah itu tidak sah. Dan di dalam ibadah haji, jika kita tidak melaksanakan rukun, ia tidak boleh diganti dengan dam. Baik, jadi perlu untuk kita tahu rukun yang ke-6 ini iaitu tertib pada kebanyakan rukun. Maka apakah yang dimaksudkan dengan kebanyakan rukun itu? Adakah ada rukun-rukun yang boleh melangkaui tertib ataupun susunan yang sedia ada? Baik, itu kita akan bicarakan pada hari ini insya-Allah. Apakah rukun-rukun haji? Kita dah ulang banyak-banyak kali, semoga kita faham, semoga kita ingat, melekat dalam fikiran kita untuk mudah apabila kita melaksanakan ibadah ini nanti insya-Allah. Jadi rukun haji yang pertama ialah berniat ihram haji. Yang kedua,
berwukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf haji ataupun nama lainnya adalah tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i haji. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Dan yang keenam yang kita bicarakan pada hari ini iaitu tertib pada kebanyakan rukun. Jadi boleh lihat di sini yang saya highlightkan adalah pada rukun yang keempat dan rukun yang kelima iaitu sa'i haji dan bercukur atau bergunting. Secara ringkasnya, inilah dua rukun yang kita kena ambil perhatian, kerana dua rukun ini yang akan bertukar tempat dia, iaitu sa'i haji dan bercukur atau bergunting. Sedangkan tiga rukun lain ini mereka akan tetap berada pada turutan ini, okey? Tetapi mungkin sa'i akan pergi ke atas daripada wukuf, itu kita akan tengok sebentar lagi. Tapi yang kita kena faham bahawa daripada banyak-banyak cara, beberapa cara untuk melaksanakan haji itu, beberapa susunan ataupun beberapa tertib itu berniat mestilah mendahului wukuf, mestilah mendahului tawaf haji. Okey, kita akan bicarakan sebentar lagi. Ada 4 cara yang disenaraikan oleh Dr. Jamaluddin Hashim di dalam kitab ini bahawa kita boleh tengok, okey, nanti saya akan bercerita kenapa ia boleh jadi begitu. Baik. Jadi cara yang pertama, pelaksanaan kita bermula dengan niat. Okey, dan kita boleh lihat kesemua keempat-empat cara mestilah bermula dengan niat. Kemudian cara yang pertama ini, selepas niat kita pergi terus berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian balik semula ke Mekah melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian barulah bercukur atau bergunting. Ini adalah susunan yang asal, susunan yang asal. Kemudian cara yang kedua, kita boleh lihat bercukur atau bergunting itu pergi ke atas. Ya, asalnya adalah bercukur atau bergunting ada di bawah. Kemudian dia pergi ke atas, iaitu selepas wukuf. Jadi kita lihat cara yang kedua ini bagaimana susunan rukunnya, iaitu mula dengan niat, kemudian berwukuf di Arafah, kemudian bercukur atau bergunting, kemudian baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i. Boleh ke bercukur atau bergunting ini pergi awal sebelum tawaf? Okey, kita lihat semula syarat bercukur atau bergunting, salah satunya apa? Mestilah masuk waktu. Waktu bercukur atau bergunting tu bila? Kita pernah bicarakan sebelum ini, agak panjang lebar kita bicarakan, iaitu separuh malam 10 Zulhijjah. Bagaimana nak tahu separuh malam itu? Okey, boleh tengok semula rakaman video yang telah kita bincangkan pada sebelum ini. Kemudian tawaf, kemudian baru melaksanakan sa'i. Itu adalah cara yang kedua. Kita lihat pula cara yang ketiga. Kita lihat di sini sa'i dan bercukur atau bergunting dah pergi ke tempat lain, bukan pada tempat asalnya cara yang pertama ini. Baik, cara yang ketiga ini bermula seseorang tu niat, kemudian dia melaksanakan sa'i, baru dia pergi berwukuf 9 Zulhijjah, baru dia pergi berwukuf di Arafah. Kemudian barulah dia bercukur atau bergunting dan melaksanakan tawaf. Cara yang keempat pula sama, selepas niat dia pergi sa'i, kemudian baru melaksanakan wukuf, kemudian melaksanakan tawaf, barulah bercukur atau bergunting. Ini adalah susunan rukun dia. Di celah-celah ini, celah-celah rukun ini ada juga dilaksanakan perkara-perkara wajib haji. Itu yang akan kita bicarakan pada yang akan datang lah. Dalam setakat ini, tuan-tuan perempuan faham ke tidak? Setakat ini sebenarnya kalau ada yang tidak faham itu biasa. Okey, sekejap lagi saya akan bicarakan kenapa susunan ini boleh jadi begitu. Baik. Jadi kita lihat. Perhatian. Okey, ini sifir dia. Nombor 1 dan 2 itu adalah sifir dia. Iaitu apa dia? Niat haji mesti mendahului semua rukun. Apa dia? Niat haji mesti mendahului semua rukun. Boleh kita lihat
cara 1, 2, 3 dan cara yang keempat semuanya mestilah bermula dengan niat. Niat ini di mana? Niat di miqat. Baik. Miqat pula berbeza bagi orang yang melaksanakan haji tamattu' dan orang yang melaksanakan haji ifrad ataupun qiran. Okey, sebab itu sangat penting untuk kita faham pelajaran kita yang lepas. Pernah juga saya bicarakan tentang jenis-jenis haji. Jika kita faham jenis-jenis haji, mudah untuk kita faham pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Jadi, apakah sifat yang kedua? Sifat yang kedua ialah wukuf mesti mendahului tawaf dan bercukur atau bergunting. Wukuf di Arafah ini yang sepatutnya adalah rukun yang kedua. Dia mestilah mendahului tawaf dan bercukur atau bergunting. Tidak, kalau sa'i boleh. Sa'i itu dulu daripada wukuf. Tetapi bercukur atau bergunting dan juga tawaf tidak boleh mendahului wukuf. Okey, itu sifat dia. Jika kita faham sifat ini, insya-Allah mudah. Kemudian perhatian yang ketiga adalah haji qiran ataupun ifrad. Boleh sa'i selepas tawaf qudum. Tawaf qudum ni apa pula? Okey, kena faham pelajaran kita yang lepas tentang jenis-jenis tawaf. Ada beberapa tawaf. Saya ringkaskan di sini ada dua yang sangat penting untuk kita tahu bahawa ada dua yang sangat kita penting dalam ibadah haji, iaitu tawaf haji ataupun tawaf ifadah ataupun nama lainnya tawaf rukun. Ada tiga nama dia. Itu yang ternyata di dalam rukun ini. Ada tawaf dalam kotak ini, dalam jadual ini, itulah tawaf rukun. Berbeza dengan tawaf qudum. Tawaf qudum ini adalah tawaf selamat datang, iaitu bagi jemaah haji yang baru masuk ke dalam Mekah, mereka perlu melaksanakan tawaf qudum. Ya, jemaah yang datang daripada luar yang berniat di Qarnul Manazil ke, yang berniat di Bil Ali ke, apabila mereka sampai ke Mekah, mereka kena melaksanakan tawaf qudum, iaitu tawaf selamat datang. Maka selepas tawaf qudum, mereka boleh melaksanakan sa'i haji. Seperti yang kita telah bicarakan di dalam bab haji, iaitu salah satu syaratnya ialah sa'i mestilah dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf qudum ataupun tawaf haji. Jadi sebab itu sa'i boleh mendahului daripada tawaf di dalam rukun haji. Baik. Kemudian perhatian yang keempat iaitu bercukur atau bergunting boleh dilaksanakan selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Ini yang saya bicarakan tadi. Untuk lebih memberi gambaran kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, pada 9 Zulhijjah selepas Zuhur bermulanya waktu untuk wukuf, iaitu rukun yang kedua ini, wukuf. Okey. Kemudian malam selepas maghrib, okey, selepas maghrib bermulanya 10 Zulhijjah. Maka tengah malam itu sudah bermulanya waktu untuk melakukan bercukur atau bergunting. Okey, sebab itu boleh bercukur atau bergunting ini mendahului tawaf. Okey, dan seperti cara yang kedua ini. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan, cik-puan sekalian, adakah faham dengan penjelasan saya? Kalau tidak faham ataupun ada persoalan, boleh komen di bawah. Kalau faham pun boleh tolong komen di bawah. Okey. Tapi tidak mengapa, kejap lagi saya akan memberi lagi satu cara supaya tuan-puan dan cik-puan faham. Saya mengharapkan supaya kita semua faham agar kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan sempurna, insya-Allah. Baik. Kita tengok semula. Okey, di sini pula saya susun jadual ini. Jadual ini asalnya saya ambil juga daripada buku Dr. Jamaluddin Hashim dan saya ringkaskan di dalam bentuk ini. Jadi kita kena tengok di sini, di bawah ini saya tambah. Okey. Tambah lagi 3 kolom, iaitu saya bacakan. Cara yang pertama ini, siapa yang banyak melakukannya, iaitu sesetengah jemaah package yang melaksanakan haji tamattu'.
Cara yang kedua pula ini hampir kesemua jemaah muassasah yang melaksanakan haji tamattu' mereka akan melaksanakan cara yang kedua ini. Baik, sebelum itu kita kena faham apakah istilah-istilah yang kita gunakan. Jemaah package itu apa? Jemaah muassasah itu apa? Jemaah package ini yang diistilahkan sebagai jemaah package ini adalah jemaah Malaysia yang mengambil package swasta, yang mengambil package dengan pengelola jemaah haji, iaitu syarikat-syarikat swasta, contohnya Andalusia Travel and Tours merupakan salah satu daripada pengelola jemaah haji yang berdaftar dengan tabung haji. Jadi sesetengah jemaah package, sesetengah jemaah yang mengambil dengan swasta ini yang melaksanakan haji tamattu', mereka melaksanakan cara yang pertama. Muassasah itu pula apa? Jika kita istilahkan sebagai jemaah muassasah, itu bermaksud adalah jemaah yang pergi haji, menunaikan haji dengan mengikut tabung haji. Okey, mengikut tabung haji. Kemudian cara yang ketiga ini dilakukan oleh jemaah muassasah, iaitu jemaah yang pergi dengan tabung haji yang melaksanakan haji ifrad ataupun haji qiran. Dan cara yang keempat itu adalah dilaksanakan oleh sesetengah jemaah package, iaitu yang mengambil package swasta, dan mereka melaksanakan haji ifrad ataupun haji qiran. Kita kena faham jenis-jenis haji. Baik, untuk kita mengulang kaji sedikit. Okey, kalau nak lebih faham boleh tengok semula rakaman yang lepas berkenaan dengan jenis-jenis haji. Pada kali ini saya cuba untuk berikan sedikit gambaran awal tentang memberikan sedikit penerangan tentang jenis-jenis haji. Jenis haji ada 3, iaitu haji tamattu', haji qiran dan haji ifrad. Baik, haji tamattu' ini adalah jemaah haji masuk ke Mekah, mereka melaksanakan umrah dulu. Selepas selesai melaksanakan umrah, mereka akan tetap berada di Mekah. Apabila ingin pergi melaksanakan wukuf di Arafah, mereka akan berniat daripada hotel di Mekah. Okey. Berbeza bagi jemaah yang melaksanakan ifrad ataupun qiran. Jemaah yang melaksanakan haji ifrad ini bermaksud mereka melaksanakan haji dulu. Mereka masuk ke Mekah, mereka tak laksanakan umrah lagi, mereka melaksanakan haji dulu. Selepas selesai haji, barulah mereka akan melaksanakan ibadah umrah. Okey, di dalam ibadah ini, iaitu dalam ibadah ifrad dan qiran, di dalam haji ifrad dan qiran, mereka akan berniat di miqat luar. Okey, sama ada Qarnul Manazil ataupun Bir Ali. Mereka akan berniat di sana, masuk ke Mekah, mereka akan terus melaksanakan tawaf qudum dan akan pergi untuk berwukuf di Arafah. Haji qiran ini pula apa? Iaitu haji yang dilaksanakan sekali. Okey, digabungkan sekali haji dan umrah dalam satu pekerjaan. Baik. Jadi kita boleh lihat di sini begitulah ringkasnya kebanyakan siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah ini. Okey, kenapa mereka melaksanakan begitu? Okey, itu bergantung kepada jadual mereka. Baik, kita tengok sedikit supaya kita faham. Dari Muzdalifah terus ke Mekah. Okey, cara yang pertama ini adalah bagi jemaah. Okey, kita lihat perjalanan secara ringkas. Jemaah daripada Mekah, mereka akan pergi ke Arafah untuk berwukuf. Kemudian mereka akan bermalam di Muzdalifah. Di sinilah perbezaannya. Ada jemaah yang akan terus ke Mina dan menetap di Mina sehinggalah melontar, ataupun ada juga jemaah yang daripada Muzdalifah akan terus ke Mekah, tidak pergi ke Mina dulu, mereka akan terus ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i bagi yang belum buat sa'i. Kemudian mereka akan kembali ke Mina untuk melaksanakan baki-baki wajib-wajib haji yang belum dilaksanakan. Jadi itu perbezaannya. Selepas ke Muzdalifah, jemaah pergi ke mana? Okey. Jadi cara yang pertama ini dilakukan oleh jemaah yang terus pulang ke Mekah. Cara yang kedua, ini yang dilaksanakan oleh kebanyakan jemaah haji yang pergi dengan muassasah tabung haji. Mereka akan terus pergi ke Mina.
Okey, jadi kita kena faham ada jemaah yang pergi ke Mekah, ada jemaah yang pergi ke Mina. Jadi apa perbezaannya? Iaitu jemaah yang pergi ke Mekah, mereka boleh melaksanakan tawaf dan sa'i. Manakala jemaah yang terus ke Mina, mereka tak dapat lagi untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, maka mereka akan bercukur atau bergunting itu di Mina. Sebab itu cara yang kedua ini, bercukur atau bergunting itu mendahului tawaf dan sa'i sebab mereka belum lagi pergi ke Mekah. Begitu juga pada cara yang ketiga, mereka terus ke Mina. Okey, mereka terus ke Mina. Kemudian barulah mereka akan pergi tawaf. Tetapi kita tengok cara yang ketiga, kenapa sa'i boleh dilaksanakan dulu? Sebabnya ini adalah jemaah muassasah tabung haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran. Mereka sudah melaksanakan tawaf qudum, maka mereka boleh melaksanakan sa'i selepas tawaf qudum. Maka sa'i itu telah mereka lakukan dulu. Begitulah jadi susunannya. Dan cara yang keempat ini adalah dari Muzdalifah mereka terus ke Mekah. Okey? Kenapa sa'i dulu? Okey, sebabnya awal tadi mereka telah melaksanakan tawaf qudum dan mereka sudah melaksanakan sa'i. Mereka pergi wukuf di Arafah, kemudian mereka balik terus ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, barulah mereka bercukur atau bergunting. Jika kita faham flow itu, insya-Allah mudah untuk kita faham tertib ini. Baik. Yang bawah sekali ni saya telah nyatakan tentang tawaf qudum. Okey, yang telah pun saya ceritakan tadi, iaitu jika jemaah itu melaksanakan haji tamattu', mereka tak ada melaksanakan tawaf qudum, dan jika mereka melaksanakan haji ifrad ataupun haji qiran, mereka ada melaksanakan tawaf qudum, yang memberi kesan apa dia? Mereka boleh melaksanakan sa'i selepas tawaf qudum. Tetapi bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu', mereka mestilah melaksanakan sa'i itu selepas daripada tawaf haji. Okey, jadi jika kita faham perkara ini, insya-Allah mudah kita sudah faham secara asasnya tentang perjalanan haji kita. Okey. Sampai itu dahulu pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya berharap moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua, sebab ini adalah salah satu bab yang kita agak susah nak faham kerana kita tak pernah melaksanakannya. Okey, dan mungkin cuma kita dapat melaksanakan salah satu daripada cara-cara ini sekali dalam hidup kita. Kita sama-sama berdoa semoga kita dapat melaksanakan haji dan kita dapat melaksanakan umrah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.